Hai, Assalamualaikum. Keke di sini untuk kakek kakui hari ini. Untuk petang ini, hari ini Keke buat video waktu petang. Jadi untuk petang ni Keke akan buat salah satu kuih tradisional yang mudah dan ringkas juga. Kuih tradisional sebenarnya kalau ikutkan semua mudah-mudah. Okey, sebelum tu Keke nak ucapkan terima kasih pada korang yang dah like, subscribe dan share channel kakek kakui. Tanpa sokongan korang, siapalah Keke ni kan? Dah lama tak cakap ayat tu kan? Kalau dulu memang selalu sebut. Sekarang ni sombong. Tak nak sebut pun ucap terima kasih kat orang kan? Okeylah. Untuk korang semua, sekarang kita dah boleh bebas bergerak ke sana, ke sini, pergi bercuti. So yang penting sekali korang jaga diri korang. Sebabnya kita, kalau nak kata kita dah bebas daripada COVID, tak bebas pun. Tapi kita terpaksa hidup dan menerima menerima COVID yang akan terus kekal di persekitaran kita. Jadi yang paling penting kita jaga diri kita sendirilah. Okay. So untuk hari tadi Keke kata Keke nak buat kuih tradisional. Untuk hari ni Keke nak buat kuih ni nampak macam koci, nampak macam kuih mochi. Tengok lebih kurang ni kan, kata tepung pulut macam tu kan. Nama pun cici. Tapi untuk hari ni Keke akan buat adik-beradik badak, tapi nama dia badak berendam. Okey, cuma untuk hari ni Keke akan buat menggunakan keladi. Sebabnya baru ni ada customer order talam keladi. So ada ekstra lagi keladi tu, macam sayang pula. Dah lah keladi siam tu mahal kan. So daripada membazir, Keke cadang, Keke buatlah badak berendam keladi. Lain daripada yang lain lah sikit kan. Lagipun Keke kan suka warna purple. Jadi semestinya keladi tu memang sesuai dengan Keke lah. Sebab colour dia nanti mesti Keke akan letak colour purple. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak membuatnya. Okey, mula-mula kita akan masukkan dalam secawan air. Okay. Bersama dengan dalam 2 helai daun pandan. Daun pandan ni simpul, pandai pula. Pandan ni simpulkan je. Okey. Bubul macam mana kan? Saya simpul lah. Okey. Kat sini saya punya periuk ni besar, tapi dia punya ni sikit. Boleh je lah kan? Okey, kita akan cairkan gula kita dekat sini bersama dengan air dan juga daun pandan. Gula dekat sini kita pakai gula merah 1 cawan. Gula putih tu dalam 1 sudu. Lepas tu garam sedikit lah. So yang ni kita tuang sahaja. Okay, kalau korang kuat manis, korang boleh lebihkan gula. Kalau korang rasa macam tak nak manis sangat pun boleh kurangkan. Okay. Sebabnya gula ni sebenarnya kemanisan ni ikut kita punya tekak. Ada orang suka kuat manis kan, ada orang dia kurang manis. Terpulang lah masing-masing. Okay, kita akan bagi gula ni cair dulu. Tengok, terbuka daun pandan saya. Nanti bila dia dah cair, dia dah agak mendidih semua macam tu, kita akan masukkan kita punya kelapa. Okay, gula kita dah cair dan agak mendidih kat sini. Jadi kita masukkan kelapa kita. Yang ni adalah kelapa parut yang berwarna putih. Kalau kita beli kat kedai, kita minta yang warna putih. Cakap dengan dia nak buat kuih warna putih. Kalau yang hitam tu ada hitam-hitam, bila kita makan, inti tu kesat sikit sebab ada macam tempurung kelapa tu sekali termasuk kan. Yang ni memang betul-betul putih. Okay, yang ni saya pakai 1 biji. Tapi kadang kita minta 1 biji tu kadang dapat kat kedai kecil juga kan. Dia tak tentu. Saiz kelapa ni ada waktu besar, ada waktu kecil. Kita akan masak sampai inti kita kering. Baru kita akan letak tepung. Okay. Ni dia masih baru lagi, masih terlalu basah lah. Kita bagi dia kering dulu. Kacau-kacau lah sikit-sikit. Asal dia tak hangit dah lah. Okay. Okey, kita punya inti dah hampir kering. Jadi kita akan taburkan dekat dia tepung gandum. Okey, tepung gandum ni dalam 1 sudu atau 2 sudu ikut kekentalan yang kita nak. Okey, tujuan dia untuk memekatkan kita punya inti lah, supaya mudah bila kita nak kepal-kepalkan dia. Okey. Kalau kita tak letak tepung, bukan tak boleh, boleh. Tapi nanti bila kita nak kepal-kepalkan dia bentuk bulat-bulat tu, dia susah kan. So korang tambahkan dalam 1 sudu atau 2 sudu tepung, dah cukup dah. Kita akan gaul sebati
Bagi dia lebih tepung tu masak. Lepas tu bagi kita punya ni kering lah. Okay. Jurai-jurai saya punya tepung. Ambil lagi pakai tangan kan. Okay, kita punya inti dah betul-betul kering. So kita akan matikan api dan kita akan sejukkan inti ni. Okay. Inti ni dia lebih mudah. Kalau korang sejukkan, kita dah sejuk, masuk dalam api sejuk, dia lagi mudah untuk dibulat-bulatkan. Senang kata kalau nak buat inti ni, dia buat awal. Okey, jangan waktu kita nak buat kuih baru buat. Jadi dekat situ nanti dia tak berapa nak kental kan, sebab tak berapa nak sejuk Yang ni saya akan sejukkan, saya akan masuk dalam peti ais lah. Okey, inti yang dah sejuk tu, okey, kita akan bulat-bulatkan lebih kurang besar ni. Besar ni nak kata besar guli, besar sikit daripada guli lah. Okey, ikut anggaran kita. Okay, kita nak besar mana. Kalau kita nak jadi kuih tu besar-besar lah. Lebih kurang macam buat kuih koci pun macam tu juga. So, ambil dia punya inti sikit. Bulat-bulatkan dia. Okay. Nanti dah bulat-bulatkan dia, kita akan masukkan balik dalam peti sejuk supaya dia mampat elok lah. Okay. Ni kalau nak tanya anggaran dia mungkin dalam 10 gram macam tu. Lebih kurang lah. Okay. Senang je bulat-bulatkan inti dia kalau dah sejuk. Kalau dia belum sejuk, korang bulat-bulatkan pun dia susah, dia berderai kan. Yang ni dia senang bulat. Okay, saya bulat-bulatkan inti dulu. Untuk adunan ni pun memang saya tak buat banyak. Lepas tu kita akan terus buat dia punya dough lah. Okay. Okay, untuk dough dia, dekat sini ada lebih kurang 1 cawan keladi yang saya dah kukus. Okay, dah cukup lembut dah. So kita tinggal lenyekkan je lah. Okay. Yang ni terpulang korang nak lenyek pakai tangan ke pakai apa pun boleh. Kalau nak pakai sendok pun boleh. Dia betul-betul dah lembut sebabnya kita dah kukus dia sampai betul-betul lembut lah. Selain daripada keladi, korang boleh guna keledek, labu. Okay. Nak pakai tepung pulut sahaja, letak pewarna ataupun perisa pandan macam original selalu tu pun boleh. Okay. Tak ada masalah. Kita rasa kita kan. Ni kita akan lenyek-lenyek dia. Seterusnya kita akan masukkan dekat sini 2 cawan tepung pulut, 2 sudu makan tepung gandum dengan sedikit garam. Gaul rata-rata. Seterusnya kita akan masukkan air sedikit demi sedikit. Jangan masuk terlalu banyak sebab kita tak nak nanti dia terlalu lembik. Okay. Kita uli je dia. Okay, kita dah dapat satu dough yang lembut tapi macam tak cantik kan, nampak pucat putih kan. Selalu keladi orang letak warna purple. So kita boleh tambahkan pewarna purple. Okay, ikut warna kepakatan yang kita nak lah. Okay, kita tenyih-tenyih lagi bagi dia sebati. Kalau tak nak letak warna pun okey je, tapi tak cantik kan. Sebabnya cucuk badak pula. Badak berendam ni dia lawa dia ada colour. Sebab dia punya kuah dia pun putih. Jadi badak tu biar ada berwarna. Kalau biasa orang letak hijau ke pink ke kan. Kalau labu orang letak kuning ke, orange ke. Yang ni sebab dia keladi, kita bubuhlah purple. Okay, kita uli sebati dulu. Nanti baru kita bentukkan. Okay. Okay, kita punya dough dah siap. Dia dah jadi dough lembut. So kita akan ambil lebih kurang besar ni lah. Okay. Agak-agak lah yang sesuai dengan inti kita. Okay, tangan saya comot, abaikan aja. So kita akan ambil dia, kita akan letakkan inti. Sementara tu, saya dah didihkan air rebusan. Okey, kita tarik air rebusan kita kat tepi sini. Nampak tak? Dah panas dah. Okey, jadi ni kita punya dough. Kita ambil tadi. So, kita masukkan kita punya inti. Inti ni dah sejuk. Jadi, dia mudah lah nak masukkan, nak bulatkan, nak katuk semua. Dia tak ada lembik-lembik. Okey. So, dia punya air pun dah panas. Kita bulat-bulatkan, terus campak masuk dalam. Senang je kan? Bulat-bulatkan dough. Ambil dough. Tak adalah nak kata bulat sangat pun. Alah, otak je bulat-bulat. Bulat besar mana sangat bulatnya. Okey, letak inti.
Macam buat onde-onde, macam buat kuih koci sama je. Tu, masukkan dalam kita punya air rebusan. Kita akan rebus sampai dia timbul. Lepas tu kita akan angkat lah. Okey, kalau bobolan ni dah timbul, maksudnya dia dah masak. Okay? Bila kita angkat bobolan ni, kita kena sediakan 1 mangkuk air sejuk. Tak kisah lah kalau nak pakai air jarang ke, air kuku ke, jiksu ke, kuih ke, apa semua boleh. Okay? Kita angkat bobolan yang dah masak ni, kita masuk dalam air. Okay? Tujuan dia, okay, satu, kita tak nak bobolan ni nanti melekat sementara kita nak masak santan. Satu lagi sebab kita tak nak proses memasaknya berterusan. Bila kita letak dekat dalam air sejuk, proses memasak tu akan berhenti. Okay? Jadinya bobolan kita tak akan terlalu lembik lah. Okay? Jadi saya yang dah timbul-timbul ni, saya angkat, saya masuk dalam air ni dulu. Sebabnya saya belum masak santan. Kalau korang dah masak santan daripada awal, boleh terus angkat, tuang dalam santan. Okay? Okey, dalam kuah santan ni saya masukkan 2 cawan santan, 1 cawan air putih, 2 sudu makan tepung beras, sedikit garam, okay, dan juga daun pandan. Semua bahan ni kita akan masak sampai dia agak pekat. Tak perlu nak terlalu likat macam kita buat koci tu, tapi setakat macam dia sekadar pekat dan mendidih lah. Okay, untuk kita makan dengan kita punya bobola tadi. Okey, lagipun kalau kita pakai santan mentah, nanti dia cepat basi. Okey. Okey, kita punya santan dah pekat dan dia agak mendidih, jadi kita boleh matikan api. Okey, nampak ada berbuih-buih sikit. So boleh matikan api lah dan kita ketepikan. Betul kan Kiki cakap tadi? Kuih tradisional ni sebenarnya mudah je. Nak tak nak je. Kadang kita rasa macam leceh sebab nak buat inti, nak buat kuah, nak buat dia punya dough lagi. Tapi bila makan rasa macam wow kan? Ikutkan memang tak susah pun. Cuma bila kita rasa macam macam banyak step, rasa leceh. Kan sebenarnya tak susah. Kuih moden-moden ni sebenarnya lagi cerewet kan. Bahan tahap apa kena nama nak kena cari. Jadi tadi kita dah tunjuk masa kita nak tuang kuah, tapi untuk dia punya final touch, nampak tak? Wah, cantik tak purple dia? Biasalah kek ni kan suka warna purple. Okey. Nak kena rasa ke, nak bagi korang terliur ke macam mana? Nampak? Nak posing-posing kiri kanan, kiri kanan. Tak payah lama kan. Nanti orang yang tak biasa dengan kek dia rasa macam bosan pula. Tapi kalau orang yang dah biasa dengan kek, dia tahu kek ni memang begitulah. Okey. Belum dah terliur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil lah seketul dulu. Kita kerat-kerat dia. Nak masuk sebiji pun boleh. Tapi nanti kan tercekik pula. Tercekik kan? Tak jumpa dah kek lepas ni dengan korang kan? Okey lah. Yang ni dia best sebab macam koci dia punya santan pekat kan. Yang ni dia pekat tapi dia berkuah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa lain sikit sebab kita letak keladi tu, memang kita rasa dia nice sangat. Sebenarnya kalau korang nak tahu, ni first time Kiki guna keladi. Okey, kalau macam Kiki buat koci pun biasa, Kiki buat pulut hitam, buat labu ataupun yang berbola dia kosong kan. Sedap korang. Astagfirullahalazim. Sorry lah, korang bukan jiran Kiki, jadi Kiki tak boleh nak ajak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia punya dough tu lembut-lembut tau. Sebabnya kita dicampurkan dengan tepung gandum tu untuk bagi dia punya dough tak terlalu liat, macam sikit-sikit lembut. Lepas tu dia ada wangi-wangi keladi, bau-bau keladi, rasa-rasa keladi tu memang rasa dia, korang boleh try. Jangan lupa try, okay? Mungkin macam setengah orang tak biasa rasa macam pelik je kan. Tapi
Rasa dia sangat berbaloi. Okay, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.